kabarnya pembiayaan wang itu dari UMNO sendiri. UMNO yang suruh PAS ini bertanding, di mana UMNO bertanding. Apa yang terjadi? Undi UMNO dan undi PAS terpisah, maka yang menang Pakatan Harapan. Kenapakah perkara ini berulang lagi dalam pilihan raya negeri Melaka? Saya pusing. Satu Melaka, pusing jalan. Apa yang saya nampak ialah rakyat masih confused lagi dan melihat dua-dua parti ni, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ni, sebagai musuh dia. Maka dia mau mengundi Pakatan Harapan. Kita ambil dulu orang yang tak suka UMNO. Dia tak suka UMNO ni. Anda ingat dia nak ke mana? Dia tak suka Barisan Nasional ni. Undi tak suka dia tu, ke mana dia nak buang? Dia nak buang kepada Perikatan Nasional yang sama juga baunya, sama juga uniformnya, sama juga lagaknya. Tentu dia akan undi Pakatan Harapan. Dia punya masalah, parti dia kuat, calon dia lemah. Calon dia lemah. Parti dia kuat, calon dia lemah. Pakatan Harapan, parti dia juga kuat, calonnya kuat. Perikatan Nasional, parti tak kuat, calonnya tak kuat. You bayangkanlah bagaimana ni nak menyelesaikan benda ni. Takkan seorang yang pernah menjadi ketua menteri tetapi tidak kontroversi. Berbeza, UMNO meletakkan Sulaiman Ali tetapi menimbulkan masalah kerana membubarkan Dewan Negeri. Jadi dua benda ni kena betul. Barisan Nasional dah letakkan namanya Sulaiman Ali. PS telah namakan ketua menterinya Adli Zahari. Parti Bersatu atau Perikatan Nasional belum ada menamakan siapa lagi. Jadi kalau UMNO kurang kursi, Perikatan Nasional tinggi kursi, bolehkah UMNO bertuadkan, berketua menterikan daripada Perikatan Nasional? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keadaan di Melaka semalam saya pergi agak panas. Agak panas kerana rakyat masih keliru. Rakyat masih tak tahu apa yang sebenarnya berlaku di Melaka ni. Kenapa BN, Barisan Nasional, bertembung dengan Perikatan Nasional. Kedua-dua mereka ini dalam kerajaan persekutuan adalah kerajaan. Tapi diri Melaka, mereka macam now dalam beluka melepaskan diri masing-masing. Jadi dah tiba masanya sekarang ni kerajaan, parti politik daripada Barisan Nasional kena menjelaskan lebih awal, dan juga Perikatan Nasional lebih awal, bahawa jika berlaku antara satu sama lain, sama ada Barisan Nasional tak cukup kursi atau Perikatan Nasional tak cukup kursi nak tubuh kerajaan, maka parti politik ini, iaitu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, akan bergabung. Jadi masalahnya sekarang, perkara ini sekarang jadi confused. Bila jadi confused, seperti mana saya kata dengan kawan saya semalam, di Melaka ni kena tengok tiga parti yang terbesar: Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Kita ambil dulu orang yang tak suka UMNO. Dia tak suka UMNO ni. Anda ingat dia nak ke mana? Dia tak suka Barisan Nasional ni. Undi tak suka dia tu, ke mana dia nak buang? Dia nak buang kepada Perikatan Nasional yang sama juga baunya, sama juga uniformnya, sama juga lagaknya. Tentu dia akan undi
Pakatan Harapan. Okey. Satu, saya. Kalau orang tak suka Pakatan Harapan, tak suka UMNO, ke mana dia nak pergi? Barisan Nasional tak suka, Pakatan Harapan dia tak suka. Maka dia akan pergi ke Parti Pribumi atau parti lain seperti Putra. Kalaulah orang itu pula dia tak suka Perikatan Nasional, tak suka Pakatan Harapan, ke mana dia pergi? Dia akan undi UMNO. Dari itu apabila saya pusing satu Melaka, pusing jalan, apa yang saya nampak ialah rakyat masih confused lagi dan melihat dua-dua parti ni, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ni, sebagai musuh dia. Maka dia mau mengundi Pakatan Harapan. Dalam gelanggang tempat bertarungnya ayam laga ni, tiba-tiba datang Perikatan Nasional ini, dia bukan jadi tumpuan. Yang tumpuan sekarang ni antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Tetapi seperti mana saya katakan, apa yang dilakukan sekarang ni berulang lagi. Apabila PAS bertanding di kawasan-kawasan UMNO, kabarnya pembiayaan wang itu dari UMNO sendiri. UMNO yang suruh PAS ini bertanding di mana UMNO bertanding. Apa yang terjadi? Undi UMNO dan undi PAS terpisah, maka yang menang Pakatan Harapan. Kenapakah perkara ini berulang lagi dalam pilihan raya negeri Melaka? Jadi kita kena berfikir sekarang. Pucuk pimpinan parti dari Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional, kena duduk semeja balik. Jadi kita semua ini kena memikirkan baik-baik. Itu sebab kita sekarang ni tanya betul-betul. Barisan Nasional dah letakkan namanya Sulaiman Ali. PS telah namakan ketua menterinya Adli Zahari. Parti Bersatu atau Perikatan Nasional belum ada menamakan siapa lagi. Jadi kalau UMNO kurang kursi, Perikatan Nasional tinggi kursi, bolehkah UMNO bertuadkan, berketua menterikan daripada Perikatan Nasional? Boleh. Ataupun kalau UMNO banyak, besar kursinya, dan menjemput Parti Perikatan Nasional bersatu untuk menubuh kerajaan, bolehkah Perikatan Nasional menerima Sulaiman Ali sebagai ketua menteri? Ini yang perlu anda semua kena faham. Kena faham betul-betul. Penyelesaian ni kena dibuat sekarang. Kita ada masa 8 hari lagi, tak sampai 1 minggu. UMNO dan Parti Bersatu kena duduk balik dalam meja bulat, bincang lagi. Kerana kita lihat sekarang, kalau takut dua-dua melepas, bagaimana? Dan saya amat bimbang sekarang, jika PBM pun kalah semua, Barisan Nasional menang 13 kursi, tak boleh membentuk kerajaan, tiba-tiba ada PKR yang menang atau Amanah yang menang, lebih kurang dalam 3 atau 4 kursi. Bagaimana pula kalau UMNO memanggil PKR 4 kursi untuk bergabung menubuhkan kerajaan Melaka, atau memanggil Amanah menubuhkan kerajaan negeri Melaka? Sebab kalau katakan tadi, Barisan Nasional menang 13 kursi, PS menang 12 kursi, selebihnya parti-parti yang lain, ataupun 3 kursi lagi dimenangilah oleh PBM, 2 PBM yang mana tidak boleh membentuk kerajaan, secara yang boleh menyebabkan
kestabilan politik. Dari itu, apakah jajaran yang hendak dibuat? Apakah pandangan UMNO jika Perikatan Nasional membuat jajaran dengan PKR, membuat jajaran dengan amanah? Kerana Perikatan Nasional juga asalnya daripada DNA Pakatan Harapan. Jadi inilah yang perlu kita bincang, kita teliti. Jadi ada pertanyaan kepada saya, macam mana ni Datuk boleh menang ke UMNO ni? Saya kata jelas, saya dah melawat, saya dah pergi tengok. UMNO punya masalah, parti dia kuat, calon dia lemah. Calon dia lemah. Parti dia kuat, calon dia lemah. Pakatan Harapan, parti dia juga kuat, calonnya kuat. Perikatan Nasional, parti tak kuat, calonnya tak kuat. You bayangkanlah bagaimana ni nak menyelesaikan benda. Macam mana nak buat? UMNO parti yang cukup kuat, tapi calonnya tak kuat. Anytime kita dilanggar oleh Perikatan Nasional, walaupun tak masuk BUK dan PS. PS dia ada dua-dua. Dia ada calon yang kuat, dia ada parti yang kuat. Perikatan Nasional dua-dua tak ada. Calon yang kuat dan parti yang kuat. Jadi sebenarnya kita sedang berdepan dengan parti Pakatan Harapan. Di dalam ilmu perang menyebut pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan posisi lawan anda. Kalau kita lawan ni, kita tanya ni, posisi apakah yang mereka miliki? PS, PN tak perlu nak bincang. PS. Pertama, posisi yang mereka miliki ialah isu. Mereka banyak isu. Banding kita dengan ratib kita yang biasa, DAP Komunis, DAP Cina, naik DAP, kita Melayu tertindas dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan yang perlu ditanya oleh orang UMNO kepada parti yang melawannya. Posisi apakah yang mereka miliki? Apa yang mereka ada sekarang? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan mereka ada isu. UMNO ada isu. Untuk nak kontra balik isu yang dibawa oleh enemy kita, oleh musuh kita. Ini penting, tuan-tuan. Signal apakah yang menunjukkan, kalau biasa bahasa dia, indikasinya bahawa mereka sedang mengubah dan memperkuatkan posisi mereka? Apa indikasinya? PS sekarang ni, indikasinya mudah. Dia meletakkan tokoh Syamsul Iskandar, bekas Timbalan Menteri, ahli Parlimen, bertanding di paya rumput. Permulaan serangan UMNO, kata dia bakal ketua menteri. PS tak sekata, tapi dia dah sucikan, dia meletakkan Adli Zahari daripada amanah jadi ketua menteri. Maka segala hujah serangan kita telah tamat. Jadi apakah indikasinya dia orang mengubah taktik sekarang? Indikasi yang mereka lakukan ialah meletakkan seorang yang pernah menjadi ketua menteri tetapi tidak kontroversi. Berbeza, UMNO meletakkan Sulaiman Ali tetapi menimbulkan masalah kerana membubarkan Dewan Negeri. Jadi dua benda ni kena betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga tanya,
Apakah Pakatan Harapan ini yang mereka hendakkan? Apa yang mereka hendak? Mereka nak memerintah Melaka? Itu bukan jawapan. Ke mana mereka menuju? Itu soalannya. Mereka perlu untuk menang pilihan raya negeri Melaka ni. Sebab apa? Pilihan raya umum yang akan datang, inilah modal besar Pakatan Harapan untuk menumbangkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya Melaka, Pakatan Harapan menang besar. Pakatan Harapan menang besar di Melaka. Pakatan Harapan berjaya menumbangkan raksasa 64 tahun. Dapat menumbangkan juga yang membunuh raksasa itu dulu, iaitu Parti Bersatu. Hari ini, adakah tuan-tuan tidak lagi memilih parti yang telah pun PH, Pakatan Harapan, tewaskan? Dan jangan ingat, kesan pilihan raya Melaka jika Barisan Nasional tidak menang akan melibatkan juga pilihan raya di Sarawak. Ini faham tuan-tuan ya?